Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar bin Muhammad Azri, nombor metik 063470. InsyaAllah hari ini saya akan membacakan hadis Abtal Munkarat wal Bidah dan menerangkan maksudnya. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa lahu ma laysa minhu fa huwa raddu wa fi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Bermaksud, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang bukan termasuk bahagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Wa fi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Yang bermaksud, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Anas bin Abdul Hadi, Warakun Matrik 062057. Saya akan menerangkan berkenaan dengan ahamiyatul hadis, iaitu kepentingan hadis. Yang pertama, hadzal hadis aslu azim min usul Islam. Wa kama anna hadis innamal a'malu binniyah mizan li a'mali fi batinihi. Wa kullu amal ala yuradu bihi wajhullah ta'ala falaysa li amalin fihi sawa. Yang pertama, maksudnya hadis ini merupakan salah satu daripada asas yang penting dalam Islam. Dan seperti mana hadis innamal a'malu binniyah yang merupakan neraca kepada amalan batin, di mana setiap amalan yang tidak bermatlamatkan kepada keridaan Allah, amalan tersebut tidak mendapat pahala. Maksud di sini setiap amalan yang dilakukan bukanlah bertujuan untuk mendapat ridha Allah, maka amalan tersebut tidak mendapat pahala. Yang kedua, fakazalika hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza mizan li a'malin fi zahirihi. Wa kullu amal la yakunu alaihi amrullah wa rasulihi fa huwa mardud ala amilihi. Yang kedua, hadis ini juga merupakan neraca kepada amalan zahir, di mana setiap pekerjaan yang bukanlah daripada suruhan Allah dan Rasulnya, maka pekerjaan tersebut akan ditolak. Maksud di sini ialah setiap pekerjaan yang dilakukan bukanlah daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun suruhannya serta Rasul, maka perbuatan tersebut atau pekerjaan tersebut akan ditolak. Yang terakhir, wa kullu min ahdas fil din ma lam ya'zam bihillah wa rasuli falaysa minad din fi syai'. Di mana setiap orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam urusan agama, maka ia bukanlah daripada agama ini. Maksud di sini orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru, yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama yang bukan daripada suruhan Allah dan Rasul, maka perkara tersebut bukanlah daripada agama ini, iaitu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Luman bin Basri. Sekarang kita akan membahaskan tentang lughatul hadis. Awalan, min ahadis ansha'u wa iqtira'u min qabla nafsuhu wa hawahu. Thaniyan, fi amarina fi dinina wa syar'ina alladhi irtadahu Allah lana. Wa thalithan, ما ليس منها مما ينافيه ويناقضه أو لا يشهد له شيء من قواعده وأدلته العامة. وأخيرا فهو مردود على فاعله
libatlanahu wa adamal i'tidadi bihi. Okey, maksudnya kat sini yang pertama tadi min hadis. Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu, iaitu mengadakan dan menciptakan itu adalah datang yang daripada qabla nafsuhu wa huwa, datang daripada dirinya sendiri dan hawa nafsunya sendiri. Yang kedua tadi fi amarina, mengenai urusan agama kami, iaitu perkara yang bersangkutan dengan agama dan syariat yang telah Allah redai bagi kami, iaitu apa? Agama Islam, insya-Allah. Yang ketiga, ma laisa minha, iaitu yang bukan daripadanya. Mimma yunafihi, iaitu perkara-perkara yang membatalkan syariat dan berlawanan dengannya. Au la yashhadu lahu, atau tidak berlandaskan kepada kaedah-kaedah syarak, qawaiduhu wa adillatahu, dan dalil-dalil yang umum. Yang terakhir, fahuwa rad, maka ia adalah ditolak. Mardudun ala fa'iluhu, ditolak dan dijadikan hujah yang menentang pembuatnya kerana ia adalah batil dan ditolak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Faiz Fatullah bin Muhammad Faisal. Hari ini saya nak bentang tentang fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Yang pertama, al-Islam muttabi' la ittida'. Islam itu mengikuti, bukan mengada-adakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habdul Islam min qulub mutatarrifin wa tahrifu al-mubtali. Rasulullah ini memelihara Islam daripada musuh dan kesesatan. Nastu ala an fallah wan najat fi ibtida'i hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duni tazid atau tanti'. Kejayaan dan keselamatan adalah untuk mengikut petunjuk Rasulullah. Maksud dalam ni adalah untuk tidak sesat ataupun untuk berada di jalan yang benar, kita perlu mengikuti Rasulullah SAW tanpa menambah atau mengganggunya. Yang kedua adalah a'malul mardudah, iaitu perbuatan yang ditolak. Wa mantuquhu yadullu ala taqayyidi a'malu bi ahkam syariah. Lafaz menunjukkan batas perniagaan mengikut ketentuan syariah. Wa dilalu kullu dilal an takhruju a'malu 'anil nataqi ahkamu syariah fala taqayyadu biha. Iaitu kesesatan keseluruhannya, iaitu perbuatan yang di luar skop ketetapan syariah dan tidak terikat dengannya. Ayat ni bermaksud sesuatu kesesatan yang dibuat tanpa mengikut kehendak syariat ataupun tanpa mengikut apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antasbihu a'malul hakimah ala syariah la mahkumah laha. Dan perniagaan itu menjadi penguasa syariat daripada dia ditakbir. Wa min wajib kulli muslim hina adha an yahkamu 'alayha bi annahu a'malul batilah wa mardudah wa huwa qismain. Adalah menjadi kewajipan setiap muslim untuk menilai mereka untuk perbuatan yang tidak sah dan tertolak, dan ianya terdiri daripada dua jenis, iaitu ibadah dan muamalat. Al-ibadah fima kana minha kharijan anil hukmillah wa rasuluhu bi kulliyati fa huwa mardud ala sahabah. Wa misalu dhalika an yataqarrabu ila Allah ta'ala bi sami' al-aqna أو بالرقص وهؤلاء وخيرهم مما أعمي الله بصيرته عن اتباع سبيل الحق. Apa yang ada di luarnya, contohnya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mendengar lagu ataupun menari dan lain-lain. Perkara ini adalah perkara yang dikatakan sebagai bid'ah dalam ibadah, kerana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu hanya dengan beribadah kepadanya. Jadi dengan mendengar lagu, menari ataupun membuat satu perkara yang lalai, itu akan menjauhkan diri kita daripada Allah. Al-muamalat kal-uqud wal fusuq.
فما كان منافيا للشرع بكليته فهو باطل ومردود وكذلك كل عقد نحي عنه شرع أو أقل متعاقدا بركا من أركانه أو شرط من شروطه فهو عقد الباطل والمردود وتفصيل ذلك في كتاب الفقه. Transaksi ataupun muamalat seperti kontrak dan pembatalan. Jadi apakah yang bertentangan dengannya? Yang bertentangan dengannya adalah setiap akad yang diharamkan oleh syariah atau pihak yang berakad melanggar salah satu rukunnya. Perkara ini tidak boleh dilakukan dalam muamalat dengan syarat-syarat ataupun fiqh yang tertentu. Yang dimaksudkan dengan fiqh yang tertentu ini adalah tidak boleh melanggar apa saja patuhan, apa saja arahan daripada Rasulullah seperti dari hadis dan Al-Quran, dan ia adalah akad yang tidak sah dan ditolak dan akan diperincikan dalam kitab-kitab fiqh. Jadi untuk membatalkan sesuatu kontrak ataupun jual beli, kita haruslah memperincikan ataupun melihat atau mengkaji dalam kitab-kitab fiqh. Kerana kitab-kitab fiqh ini dikarang oleh imam-imam kita yang terdahulu untuk memudahkan kita untuk mempelajari dan memahami satu persatu tentang hukum hakam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kita lagi sekali bersama saya Muhammad Luqman bin Basri. Okay, sekarang kita akan membahaskan tentang fiqhul hadis pada poin yang ketiga. Okay, saya akan baca kat sini. A'malul maqbulah wa hunaka a'malu wa umur mustahaddisah. Amal maqbulah itu amalan yang diterima. Wa hunaka a'malu wa umur mustahaddisah. Di sana juga terdapat amalan baru yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tunafi ahkama hiya maqbulah wa mahmudah. Wa qad fa'alu as-sahabah wa ridwanullahu alaihim katsiran min zalika wa istijazuhu wa ajma'u ala qabulihi wa awdihu. Misalu ala zalika jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fi mashaf wahid wa kitabatu nasakh minhu wa irsaluha ila ansari ma'al qara'i fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dekat sini dia nak kata yang amalan ini tak ditolak, malah diterima dan dipuji. Para sahabat banyak melakukannya dan mengharuskannya. Mereka juga telah bersepakat dan menerimanya. Contoh yang jelas kat sini kita tengok ialah masalah menghimpun Al-Quran dalam satu masa pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada ketika itu mereka menyalin beberapa naskah dari Pandajan dan menghantarnya ke luar negeri beserta qari pada zaman Utsman Al-Affan radhiyallahu anhu. Okey, sekadar itu saja. Terima kasih. Okey, untuk kait akhirnya saya akan membahaskan tentang fiqhul hadis. Untuk poin yang keempat iaitu bid'ah mazmumah wa bid'ah mahmudah. Okey. Penerangan dia ialah wahya an ba'dal a'malu al-mubtadi'ah al-mukhalifah li syar'illah hiya bad'u sayyi'ah wa dhallah. Wa ba'da a'malu al-mustahaddisah la taqalif asy-syar'i. Wal bid'ah sayyi'ah qad takunu makruhah wa qad takunu haraman lidururiha wa fasadiha wa maqalafatiha maqasid al-Islam wa dururatiha. Wa qad tasulu bil insan ila al-kufra wal zayq wal dalalan kal intima'i ila al-hayyi'at wal jum'at allati tankir al-wahyi aw tatanakkar li syar'illah. Okey, maksud dia apa kat sini kita nak tengok. Okey, maksud dia bid'ah yang dikeji dan yang terpuji. Okey. Sesetengah amalan yang diada-adakan yang berlawanan dengan syariat Allah ialah bid'ah yang buruk lagi sesat. Dan sesetengah amalan yang diadakan
yang tidak bercanggah dengan syarak, bahkan ia menepati syariat adalah amalan yang diterima. Bid'ah yang buruk kadang-kadang boleh menjadi makruh dan kadang-kadang boleh jadi haram kerana mudarat, fasad ataupun kerosakan dan menyimpang daripada tujuan ataupun maqasid Islam dan keperluannya. Kadang-kadang yang membawa seseorang daripada kufur, menyeleweng dan sesat, seperti menganggotai dan memberi memberi walak ataupun dia mengingkari syariat Islam dan mengingkari syariat Allah. Okey, sekadar itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Al-Islamu dinu lahu usulun wa mabadi'u kamilah la hajata liidafati. Islam adalah agama yang sudah sempurna dasar dan prinsipnya. Ia tidak perlu ditokok tambah lagi. Kullu idafati au ta'dilin au tarhin yukhalifu ta'alimad din bid'atin muharramatin wa marfudatin wa mudallilatin. Sebarang tokok tambah, ubah suai atau pengurangan yang bertentangan dengan usul agama adalah bid'ah yang diharamkan, yang ditolak dan sesat. Wal murad bil bid'ati kullu ma la yakumu ala ususin diniyah ka'annaha awjadat tariqatan muayyanatan lil ibadah kasalah jadidah wa tuqusun dini jadid wa nahwa dhalik. Yang dimaksudkan dengan bid'ah ialah segala perkara yang tidak berdasarkan usul agama, seumpama mereka cipta cara beribadat tertentu seperti sembahyang yang cara baru, upacara keagamaan baru dan sebagainya. Yajib ala kulli muslim ay yabta'ida anil wuqu'i fi fi'lil bid'ah li'annaha yumkinu an tuaddi ila halaki zati wad dini wa nusfiha yuaddi ila al-kufr. Setiap muslim mestilah menjauhkan diri daripada terjebak dalam perbuatan bid'ah sesat kerana ia boleh membawa kepada kehancuran diri, agama dan setengahnya pula membawa kepada kufur. Wa yakfihi tamassuku bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hifazan ala dini. Cukuplah bagi kita berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjamin kesejahteraan agamanya.